Hai, nama saya Chin Jia Wei, salah satu member dari kumpulan disiplin. Member-member dalam kumpulan kami ialah Chen Wenjun, Tang Yanling, Li Zijie, Tan Chi Wei, dan Pavitran. Topik yang kami hendak bincang ialah jenayah cyber yang berkaitan dengan maklumat atau berita palsu. Jenayah cyber dalam era digital ini telah menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian segera. Di antara berbagai bentuk jenayah cyber yang semakin berkembang, penyebaran berita palsu atau maklumat palsu dikenali sebagai fake news dalam bahasa Inggeris telah mencapai tahap yang membimbangkan. Dalam konteks ini, kita akan menjelajahi apa yang dimaksudkan dengan jenayah cyber dan bagaimana penyebaran maklumat palsu berperan sebagai elemen penting dalam masalah ini. Maksud jenayah cyber. Jenayah cyber merujuk kepada aktiviti jenayah yang berlaku dalam talian atau menggunakan teknologi digital. Ini termasuk serangan cyber, penipuan dalam talian, pengodaman, dan aktiviti lain yang merosakkan komputer, rangkaian, dan data. Jenayah cyber berlaku dalam berbagai bentuk dan boleh merangkumi penipuan, peretasan, atau ancaman cyber. Penyebaran berita maklumat palsu. Penyebaran berita palsu atau maklumat palsu adalah tindakan menyebarkan maklumat yang tidak benar dengannya untuk menipu atau merosakkan reputasi. Ini sering melibatkan penulisan atau penyebaran artikel palsu, gambar palsu, atau maklumat palsu dalam rangkaian sosial. Penyebaran berita palsu boleh mencipta kekeliruan, mencemarkan nama baik dan merosakkan persepsi masyarakat tentang kebenaran. Ia adalah isu yang semakin mendalam dalam dunia digital kita yang berkembang pesat. Memahami maksud jenayah cyber dan penyebaran berita palsu adalah penting dalam usaha kita untuk memahami dan mengatasi ancaman dalam dunia cyber moden. Sekarang saya akan meneruskan kesan penyebaran maklumat palsu. Maklumat salah dan palsu yang tersebar mampu meninggalkan impak negatif kepada minda masyarakat sehingga menimbulkan salah faham yang akhirnya menyebabkan kemarahan serta pergaduhan di antara satu sama lain. Perbuatan menyebarkan maklumat salah dan palsu ini bukan perkara baharu. Bahkan telah berlaku sejak sekian lama dalam bentuk bergosip, namun kesannya mungkin hanya menjejaskan hubungan sesama individu dan tidak memberikan sebarang impak kepada kewangan atau ekonomi. Sebaliknya, kemajuan teknologi telefon pintar dan kepantasan internet hari ini telah mendorong kepada tabiat baharu orang ramai iaitu menyebarkan maklumat salah dan berita palsu sehingga mampu menjejaskan wang individu dan sumber kerajaan. Selain itu, maklumat salah dan palsu yang disebarkan boleh menyebabkan masyarakat berasa gelisah, khawatir, tidak puas hati, marah dan akhirnya akan menyalahkan kumpulan tertentu berdasarkan andaian. Akhirnya, berita palsu akan membahayakan keselamatan negara. Contohnya, berita yang berkaitan dengan konflik antara negara atau masalah internasional dapat meningkatkan ketegangan diplomatik dan keamanan global. Informasi palsu yang menuduh suatu negara melakukan tindakan provokatif dapat memicu respons yang merugikan. Ya, saya akan membentangkan langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran maklumat palsu. So, untuk mengatasi penyebaran maklumat palsu, dia ada dua cara. Cara pertama ialah melalui pendidikan dan kesedaran. Ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran maklumat palsu dan kerajaan boleh memberikan pendidikan tentang sumber berita yang dapat dipercayai.
Mereka pun boleh memberikan bincangan-bincangan untuk cara-cara mengatasinya. Cara kedua ialah hanya mengongsikan berita dari sumber yang dipercayai. Ini dapat mengelakkan daripada rakyat Malaysia sesuka hati menekan button like and share di sosial media. Akta Hak Cipta 1987 adalah undang-undang yang mengatur hak cipta di Malaysia. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi hak cipta dan karya-karya intelektual dan penggunaan yang tidak sah atau tanpa izin dan pemilik hak cipta. Undang-undang ini memberikan pemilik hak cipta hak eksklusif untuk mengandalkan, mengedarkan dan mengkomunikasikan karya-karya mereka. Namun, fokus utama hak cipta adalah perlindungan terhadap hak cipta dan bukan untuk mengekang penyebaran berita palsu. Hak cipta tidak secara khusus dirancang untuk mengatasi isu berita palsu. Undang-undang yang kedua, Akta Hasutan 1948. Undang-undang yang menangani isu-isu kebencian, rasio dan tindakan yang dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dapat menghasut kebencian atau kekerasan antara kelompok rasial atau agama. Namun, Akta Hasutan tidak secara khusus ditujukan untuk mengatasi berita palsu yang melibatkan pelanggaran hak cipta atau penggunaan karya intelektual orang lain. Jadi, jika terdapat berita palsu yang melibatkan pelanggaran hak cipta atau penggunaan karya-karya intelektual orang lain, mungkin akan lebih relevan untuk menggunakan akta hak cipta untuk melindungi hak cipta pemiliknya. Untuk isu berita palsu yang berpotensi menghasut kebencian rasial atau ketegangan masyarakat, Akta Hasutan 1948 dapat digunakan untuk menuntut individu yang terlibat dalam penyebaran berita palsu tersebut jika berpotensi menyebabkan ketegangan rasial atau menghasut kebencian. Sekian, terima kasih. Okey. Kasus serangan cyber pada data pribadi. Analisis teknis penyelidikan kerentanan sistem dan lakukan perlindungan data. Analisis dampak kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Seterusnya, pertimbangan etika, privasi dan kepercayaan. Pentingnya menjaga privasi dan kepercayaan pelanggan. Tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab etika perusahaan dalam melindungi data pelanggan. Tanggung jawab peretas pertimbangan etika peretas dan tindakan untuk yang tepat. Keadilan dan restitusi. Mengatasi situasi ini secara adil dan memberikan kerugian kepada pelanggan. Sebagai kesimpulannya, dalam menghadapi penyebaran berita palsu dalam dunia cyber, satu hal menjadi jelas. Tindakan tegas diperlukan. Kesedaran awam tentang bahaya berita palsu, verifikasi maklumat
dan penggunaan teknologi terkini dalam memerangi fenomena ini adalah langkah yang sangat penting. Lebih dari itu, undang-undang yang relevan dan beretika harus digunakan untuk menegakkan keadilan tanpa merosakkan hak kebebasan berbicara. Ini adalah cabaran kompleks yang memerlukan kerjasama global dan usaha bersama untuk menjaga integriti dan kebenaran dalam dunia cyber. Dengan tindakan yang bijak dan beretika, kita dapat melawan penyebaran maklumat palsu dan memastikan dunia cyber yang lebih aman dan terpercayai untuk generasi masa hadapan. Sekian, terima kasih.